pertubuhan sunnah. Tapi pertubuhan sunnah yang lain macam mana? Cik Mat? Masih ada tak? Muzik-muzik? Subhanallah. Apakah hadis ini tak sampai kepada mereka? Di mana ulama-ulama mereka? Apakah hadis ini tidak sampai? Kemudian bermain-main dengan seruling syaitan, yakni muzik dan suara. Ketiga, terjadi musibah. Jadi ketiga, ada kematian macam-macam lah ya. Menangis, tampar muka, buat kecoh-kecoh dan sebagainya. Menampar pipi, muka, merobek pakaian dan lawangan syaitan. Apa lawangan syaitan? Menangis, meratap, itu lawangan syaitan. Jadi dua lawangan syaitan. Satu nyanyian dan satu lagi ratapan. Hadis ini adalah hadis riwayat oleh Hakim, Baihaqi, Abu Daud, Al-Ajuri di dalam kitabnya, yang mana kitab yang kita jadikan rujukan ini adalah kitab-kitab yang ditulis oleh Ahli Sunnah dan hadisnya sahih. Seterusnya, walladhi ba'athani bil haqq ma rafa'a rajulun akhayratahu bil ghina'i illa ba'atha Allah 'azza wa jalla 'inda dhalika shaytanain yartaqiyani 'ala 'atiqayhi thumma la yazalani yadribani bi arjulihima 'ala sadri wa ashara ila sadri nafsihi hatta yakuna huwa alladhi yaskut. Lihat tuan-tuan, demi zat yang mengutusku dengan kebenaran, setiap kali seorang mengangkat suaranya dengan nyanyian. Kalau orang sufi, qasidah adalah nyanyian orang sufi. Macam mana Syekh? Kalau diangkat, subhanallah, suka mereka. Bila diangkat Allah, Allah katanya, taib, itu senandung syaitan. Jangan taib. Apa arti taib? Bagus katanya. Apa katanya? Kata Rasulullah SAW, pasti akan Allah utus kepadanya dua syaitan. Akan diutus dua syaitan, bukan malaikat. Kita minta diutus malaikat, rupanya bukan malaikat diutus syaitan. Ia menaiki baunya. Kemudian terus sahaja mereka berdua menendang-dendang dadanya dengan kedua kaki mereka. Beliau menunjukkan dada baginda sendiri sehingga orang terdiam sendiri. Jadi di sini orang yang menyanyi itu akan diutus dua syaitan. Di mana akan duduk? Di sini. Apa akan dimainkan? Hatinya. Subhanallah. Dan satu hadis tadi ya, yang mungkin bagus juga kita ambil perhatian. Yang mana tadi? Yang mana di akhir zaman mereka akan meletak muzik di atas kepala mereka. Itu apa maksudnya meletak muzik? Cuba lihat di halaman 2. Ya, lihat di halaman kedua. Atas sekali. Iya. Ada ya alat-alat muzik yang mereka letak di atas kepala mereka. Subhanallah, tadi saya tertinggal. Ala kulli hal insya-Allah. Di atas kepala mereka. Tahu di atas kepala mereka? Sekarang anak-anak muda semua taruh ke atas kepala mereka. Muzik berlaku tak? Salawat semalam Allah turunkan Rasulullah SAW. Sedangkan sudah 1400 tahun yang lalu. Lebih 1400 tahun dulu, kalau Rasulullah SAW mengatakan akan ada alat taruh kat telinga, ya, taruh kat kepala, mendengar muzik, orang Arab katakan gila kau. Tapi sekarang sudah berlaku. Betul tidak? Nanti tengok, separuh duduk diam-diam tertangguk-angguk dia, entak-entak kaki, pukul-pukul ni. Kenapa? Ikut irama muzik yang ada di kepalanya. Subhanallah. Separuh anak-anak kita takkan tidur kecuali lekat benda tu. Lekat benda tu baru tidur. Jadi ditidur bukan dengan Al-Quran, ditidur dengan senandung syaitan. Subhanallah. Cuba lihat seterusnya. Sautani mal'unani fid dunya wal akhirah. Mizmarun 'inda ni'matin wa rinnatu 'inda musibah. Hadis ini adalah hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Bazzar di dalam Musnad. Dua suara yang dilaknat di dunia dan akhirat. Dua suara yang dilaknat di dunia dan di akhirat juga kena laknat. Suara seruling ketiga inginkan kenikmatan, yakni bergembira, dan gemerincing ketiga ditimpa musibah. Gemerincing maksudnya kecoh. Ya. Jadi jangan ambil dua perkara yang dilaknat ni. Dikatakan seruling maksudnya muzik. Sebab tidak akan ditiup seruling kecuali dengan tujuan bermuzik. Jadi ini dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita dilaknat seperti itu. Tapi kalau anak kita suka dengan muzik, jangan tampar, jangan pukul dulu, nasihatkan baik-baik Syekh. Kita pujuk mereka, bukan dengan kekasaran. Nanti di depan kita dia tak dengan muzik, tapi di belakang lagi hebat. Jadi nasihatkan mereka. Di dalam Al-Quran ada disebut apa itu muzik. Di dalam Al-Quran disebut, yang paling layak menafsirkan Al-Quran yang terpilih antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud.
Ya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata tentang firman Allah, "Wa minan nasi man yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi 'ilm." Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan. Memperkatakan ataupun perkataan yang tidak berguna, itu muzik, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan. Kenapa? Kerana beliau Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, demi Allah, dia bersumpah dengan nama Allah. Demi Allah katanya. Yang dimasukkan oleh ayat tersebut adalah nyanyian. Apa dia? Perkataan yang tidak berguna itu nyanyian. Berguna? Nyanyi biasanya tipu. Tak benar. Kita boleh lihat dalam Sunan Kubra ataupun dalam Baihaqi. Begitu juga dalam tafsir Qurtubi apabila menafsirkan ayat lahwal hadith. Lahwal hadith adalah seruling ataupun senandung syaitan. Apa itu? Muzik dan lagu. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah, tidak boleh diterima kesaksian penyanyi kerana penyanyi termasuk permainan yang dibenci dan menyerupai kebatilan, yakni permainan syaitan. Barang siapa yang menyanyi akan digolongkan sebagai orang yang tidak bermaruah. Barang siapa yang menyukai lagu yang dinyanyian dan penyanyi, ia tergolong orang tolol. Tahu tolol ya? Bahlul. Macam-macam penghinaan dia. Jadi tuan-tuan, apa yang kami berkatakan ni adalah kebaikan untuk tuan-tuan, ya. Memang ada orang marah nanti. Orang besar, mufti, qadi, kiai-kiai, doktor-doktor menghalalkan muzik. Anak katakan kepada antum, Nabi sudah menjelaskan kepada kita. Dia wafat tinggalkan berapa saja? 2. Ini kan Quran, ini kan hadis. Kalau Quran dan hadis saya bacakan, antum tolak. Tapi kata-kata mufti, kata-kata doktor, kata-kata ustaz, kiai antum ambil. Antum beriman dengan siapa? Antum beriman dengan siapa? Kalau beriman dengan Quran dan hadis, ambil Quran hadis. Bukankah saya sudah katakan kepada antum, dan ayat ini sedikit saya bacakan. Innama kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayaqulu sami'na wa ata'na. Adapun sahutan kata-kata penerimaan orang yang beriman seperti kita, apabila diajak oleh Allah dan Rasulnya untuk mematuhi hukum Quran dan hadis ni, apa sahutan kita? Sami'na wa ata'na. Bukan alasan mufti mengatakan boleh, ustaz mengatakan boleh. Bukan itu alasan kita. Alasan kita satu saja, Quran dan hadis. Kata Rasulullah SAW, tamassuku bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawazij. Peganglah sungguh-sungguh oleh kamu sunatku dan sunat khulafa'ir rasyidin, dan gigit dengan gigi geram. Ini tidak mau digigit, tak mau dipegang, yang lain dipegang. Alangkah hinanya orang seperti ini. Antum dimuliakan oleh Allah, sebagaimana Umar mengatakan kepada angkatan perang bila menghadapi peperangan yang di situ ramai sangat kufar, mereka sedikit. Apa dikatakan? Antum akan dimenangkan oleh Allah dengan Quran. Antum akan diangkat oleh Allah dengan Quran, dan kaum lain akan dijatuhkan oleh Allah dengan Quran. Sekali benar. Jadi kalau antum nak mengangkat diri, antum dengar Al-Quran. Ini Al-Quran, ini hadis, ya. Ayat yang saya baca tadi ditafsirkan oleh Ibn Mas'ud bahawa yang dikatakan lahul hadis, apa dia? Nyanyian, lagu dan muzik. Antum mau diangkat oleh Allah, ilmu yang diberikan kepada antum ni, terimalah, ya. Jadi tuan-tuan, saya pada mulanya tidak mahu membincangkan muzik ni dulu. Tetapi entah macam mana saya dihujani dengan soalan SMS tentang muzik. Rupanya ada seorang mufti menghalalkan muzik. Dia buat 9 lirik lagu. Kalau boleh Mawi suruh menyanyi.